Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata sekarang Syekh Salih Ar-Rawi Al-Jawi rahimahullahu ta'ala, dan keempat daripada fardu sembahyang itu berdiri betul. Berdiri betul bagi orang yang kuasa. Jadi sambung perbahasan pada bab fardu ataupun rukun-rukun sembahyang. Jadi dalam mazhab Asy-Syafi'i, rukun dengan fardu ni dua benda yang sama, kecuali bab haji dan umrah. Bab manasik lah, bab yang berkaitan dengan haji. Jadi kalau bab berkaitan dengan haji, adanya wajib haji, adanya rukun haji. Jadi rukun haji benda lain, wajib haji benda lain. Rukun haji kalau tak ada, maka tidak sah hajinya. Wajib haji kalau tak buat, maka dibayarkan dam. Tu kalau bab haji. Jadi sambung kata, dan keempat daripada fardu sembahyang itu berdiri betul. Berdiri betul ni maksud dia apa? Berdiri betul ni dengan sekira-kira dia tu tidak condong. Tak condong ke depan, tak condong ke belakang. Atau itulah berdiri betul. Tegak, intisab. Berdiri tegak. Tidak condong ke depan, tidak condong ke belakang. Tu maksud tidak condong. Sama ada kiri kanan pun tak condong juga. Tak condong lah, berdiri betul. Tu maksud berdiri betul, straight. Ataupun dia condong ke depan. Ataupun dia condong ke depan tapi tak sampai tahap aqallur rukuk, sekurang-kurang rukuk. Jadi kita rokok ni, kalau kita biasa rokok begini ni dipanggil sempurna rokok. Sesempurna rokok. Rokok yang paling sempurna ginilah, yang sekira-kira kita boleh letak papan. Tu rokok yang sempurna. Dia ada satu lagi sekurang-kurang rokok. Sekurang-kurang rokok ni atas lagi. Sekira-kira kalau kita tunduk tu, kalau kita letak tangan sampai tangan, tu sekurang-kurang rokok. Jadi kita boleh try balik kat rumah, kita rokok biasa begini, biasa beginilah kita rokok. Tapi kalau sekurang-kurang rokok, akan atas sikit. Jadi kalau kita tunduk sikit je, yang tak sampai tahap tunduk gini, juga sah untuk berdiri. Juga sah untuk berdiri. Jangan sampai tunduknya itu sampai tahap orang panggil dah sampai tahap sekurang-kurang rokok. Apatah lagi kalau rokok, lagilah teruk. Beza kalau seseorang itu memang postur badan dia tu memang macam bongkok. Contoh dah tua ke ataupun ada sakit ke, dia ada bongkok sikit. Jadi nampak macam rokok lah.
tu tak ada masalah lah, tu tak boleh nak kata apa dah. Tu uzur bagi dia. Jadi orang tua ataupun orang yang sakit begitu, dia wajib untuk berdiri sebegitu. Jangan tunduk lagi habis kan. Tara bongkok lagu tu pun dah tunduk dah. Maka wajib berdiri sekadar begitu. Sekadar keadaan dia begitu. Jangan dia bongkok lagi. Dan kalau seorang itu dia bersandar kepada sesuatu, dia sandar tiang ke, dia sandar dinding ke, maka hukum dia sah semayang. Tapi hukum dia makruh kalau mampu berdiri. Dia mampu berdiri, dia pergi sandar ke tiang ataupun pergi sandar ke dinding. Walaupun kita kata kalau takdir dinding tu tak ada, dia akan jatuh, tetap sah semayang tapi makruh. Tapi makruh. Sebab apa sah? Kerana ada lagi, masih lagi dipanggil sebagai berdiri. Masih lagi dipanggil sebagai berdiri. Tu maksud dia. Jadi kalau seorang itu tak mampu berdiri, ataupun gini, sebelum kita bahas tak mampu berdiri, kalau dia itu berdiri, dengan sebab ada pertolongan daripada orang lain. Pertolongan ni pula ada dua, sama ada tongkat ataupun orang. Kalau kita semayang berdiri, ada tongkat, maka kita kena pegang tongkat. Sampai tahu tu, sebab nak bagi suruh diri. Kita tak ada tongkat, bukan tak ada tongkat, ada tongkat malas guna, terus duduk. Tak jadi tu. Jadi kalau ada tongkat, dia kena tongkatkan diri dia. Hatta kalau tongkat tu kena bayar sekalipun, wajib bayar. Tongkat tu kalau nak kena bayar sekalipun, wajib bayar. Begitu juga kalau minta tolong orang. Kalau minta tolong orang supaya dia dapat berdiri, pun sama juga. Walaupun dia tu wajib bayar, walaupun dia tu kena bayar, wajib dia bayar. Sebab nak tolong dia tu berdiri. Tapi kalau bayaran tu melebihi daripada harga asal, tak wajib lah. Dia harga yang berpatutan sahaja. Harga yang lebih daripada berpatutan tak jadi. Jadi yang berdiri ni pula, yang kata berdiri ni pada semayang apa? Semayang fardu. Sama ada fardu tu yang 5 waktu, ataupun semayang nazar, ataupun semayang yang macam fardu. Semayang yang macam fardu ni contoh semayang ulang. Kita dah semayang isyak dah. Lepas tu kita pergi satu tempat, tak semayang isyak lagi. Kita pun nak semayang isyak pula. Isyak secara i'adah, ulang. Maka ketika tu pun wajib berdiri. Ketika tu pun wajib berdiri untuk mengesahkan semayang kita. Begitu juga kalau orang itu budak-budak, dia semayang fardu subuh ke, fardu zuhur ke, semayang fardu lah. Juga mesti dia berdiri. Wajib berdiri, nisbah nak sah semayang. Walaupun dia tak wajib semayang. Tapi nisbah nak sahkan semayang budak tu, kalau dia nak sah semayang, dia wajib diri juga. Padahal dia bukan wajib semayang. Tapi kalau dia nak semayang, dalam bab semayang fardu, dia juga wajib berdiri tegak macam orang biasa. Walaupun dia tu tak wajib semayang. Beza dengan semayang sunat. Kalau semayang sunat, kita boleh semayang dalam keadaan duduk, walaupun kita mampu berdiri. Kita boleh semayang dalam keadaan mengiring, walaupun kita mampu berdiri. Tapi kita tidak boleh semayang dalam keadaan terlentang, dalam keadaan kita mampu berdiri. Semayang sunat tak boleh. Semayang sunat kalau terlentang tak boleh. Kalau mengiring, khilaf, pandangan asah boleh. Duduk pun boleh. Kalau kita mampu berdiri sekalipun, kalau semayang sunat boleh. Sama ada semayang sunat tu semayang sunat rawatib, ataupun semayang sunat yang disunatkan berjemaah, ataupun semayang sunat yang tak disunatkan berjemaah, boleh. Tapi kalau kita duduk, padahal kita mampu berdiri, maka separuh pahala. Separuh pahala daripada berdiri. Kalau kita mampu untuk kita mampu untuk berdiri, kita sembahyang sunat dalam keadaan mengiring, maka juga pahala dia separuh daripada duduk. Sebab dia mampu berdiri. Dia mampu berdiri. Kecuali kalau memang dia tak mampu berdiri, dia mampu duduk. Maka asal pahala dia macam biasalah. Dia tidak potong-potong. Dia tak mampu berdiri, dia tak mampu duduk, dia mampu mengiring saja, maka tidak potong pahala dia. Pahala dia tetap asal dia sempurna. Kemudian habis. Kemudian kalau bagi orang yang bagi orang yang mengiring, kalau bagi orang yang mengiring sembahyang sunat tu, kalau bagi orang yang mengiring sembahyang sunat tu, maka ketika sujud dan ketika rokok mesti dia duduk. Ketika sujud
Dan ketika rokok mesti dalam keadaan duduk. Dia tidak boleh dalam keadaan mengiring. Tak boleh dalam keadaan mengiring. Dalam sujud, ketika sujud dan rokok mesti dalam keadaan dia duduk. Tak boleh dalam keadaan berdiri, tak boleh dalam keadaan mengiring. Dan kalau seorang itu dia sembahyang sunat dalam keadaan terlentang, dalam keadaan dia mampu mengiring, juga tidak sah. Kecuali kalau memang peseng dia terlentang dah, sembahyang fardu pun terlentang, sembahyang sunat pun confirm kena terlentang. Cuma sembahyang terlentang ni dia kena menghadap kiblat, kaki dia menghadap kiblat. Kepala dia kena tinggikan bantal supaya kepala dia hadap kiblat dan sebahagian badan depan dia ni hadap kiblat. Tu cara sembahyang terlentang kalau orang sakit. Dan dia tunduk rokok dengan sujud dia isyarat kepala saja. Jadi kalau rokok tunduk sikit, kalau sujud lebih tunduk. Kalau tak mampu dengan kepala, dengan isyarat mata. Isyarat mata tidak ada tunduk lebih, tunduk kurang, tak ada. Isyarat mata sama saja untuk rokok dengan sujud. Kerana ulama sebut tak dapat nak bezakan. Kalau isyarat dengan mata ni, kok mana nak lebih tunduk, kat mana yang tak lebih tunduk. Untuk membezakan antara rokok dan sujud. Jadi kalau isyarat mata, sujud dengan rokok sama saja, isyarat tunduk dengan mata saja. Tanpa kita tafsilkan, tanpa kita perincikan tunduk lebih dengan tunduk kurang. Macam kepala. Macam tunduk kepala. Habis. Tu berdiri dengan betul. Bagi orang yang kuasa. Bagi orang yang kuasa. Kuasa apa? Kuasa berdiri lah. Bagi orang yang mampu berdiri. Jadi timbul perbahasan. Perbahasan apa dia? Perbahasan kalau begini. Kalaulah Allahumma salli ala Muhammad, kalaulah dia ada masyaqqah, dia ada penyakit. Dia ada satu kepayahan. Yang mana kalau dia semayang diri, dia ada masyaqqah, dia ada kepayahan, dia ada penyakit ataupun sakit apa-apalah yang tak selesa. Yang mana kalau dia semayang diri juga akan menghilangkan khusyuk. Ataupun kalau dia semayang diri juga akan menghilangkan kesempurnaan khusyuk dia. Maka ketika itu boleh dia duduk semayang. Ketika itu boleh dia duduk semayang. Contohnya dia tu sengal kaki ke. Kalau dia berdiri tu rasa tak khusyuk lah semayang, tak dapat keselesaan. Jadi dia boleh duduk untuk semayang fardu boleh. Tu antara bentuk lemah. Tak mampu tu itulah salah satu daripada bentuk dia. Kemudian satu lagi ialah perbahasan ulama kalau seorang tu sakit. Seorang tu sakit, yang mana sakit dia itu kalau dia semayang dalam keadaan berjemaah, dia terpaksa duduk pada sebahagian semayang dan berdiri pada sebahagian semayang. Tapi kalau semayang sendiri, dia boleh berdiri sampai habis. Dia boleh berdiri sampai habis. Sekali lagi ya. Kalau orang tu sakit dan dia tu kalau semayang berjemaah, dia terpaksa sebahagiannya berdiri, sebahagiannya duduk. Tapi kalau dia semayang secara sendirian, maka dia boleh berdiri daripada awal sampai habis. Maka ketika itu ulama sebut dia afdal semayang seorang. Ketika itu dia afdal semayang seorang berbanding berjemaah. Sebab apa? Sebab ketika berjemaah dia tak dapat sempurnakan berdiri dia daripada awal sampai habis. Tapi kalau semayang seorang, dia dapat sempurnakan diri daripada awal sampai habis. Tapi kalau semayang jemaah juga, so tak ada masalah. Walaupun dia duduk sebahagian, diri sebahagian. Tu soalan yang lepas. Kalau seorang tu tiba-tiba rakaat pertama berdiri, rakaat kedua duduk, rakaat ketiga berdiri balik. Sah lah. Tak ada masalah. Kita tanggung kata rakaat kedua tak larat dah tu. Bukan saya saja nak duduk, tak larat, sakit. Ada? Saya tak boleh lah. Sebab diri tu rukun semayang. Kalau saya saja duduk tak boleh lah. Batal semayang kalau untuk semayang fardu saja. Kalau semayang sunat tak apa, semayang sunat. Sekejap nak berdiri, sekejap nak duduk pada awal sampai habis boleh. Terawih nanti tengok buat duduk. Pek kursi, duduk. Selesai. Tapi kurang pahala separuh. Sebab kita mampu berdiri. Jadi kita mampu berdiri. Tapi kalau tak mampu berdiri, kalau contoh mengoh nak makan ambil duduk, tak ada masalah. Maknanya kalau berdiri tu dia rasa rasa kenyang lajak kalau berdiri. Kalau duduk ni selesa sikit, duduk lah.
Tak ada masalah. Kemudian masalah seterusnya, kalau seorang itu duduk dalam kapal. Ulama buat takdir belakang ni. Kena semayang atas kapal. Bila semayang atas kapal, kalau berdiri takut tenggelam. Perahu lah biasanya. Kapal dok lah, apa besar sangat. Biasa perahu lah. Perahu. Perahu kecil tu. Jadi kalau kita semayang berdiri tu, takut tenggelam. Balik ke apa. Maka ketika itu boleh semayang duduk dan boleh semayang duduk dan tidak perlu ulang semula semayang. Tidak perlu ulang semula sembahyang. Ketika itu boleh untuk sembahyang duduk, hadap kiblat dan sebagainya. Sah lah. Kalau boleh mencukupi syarat-syarat sah sembahyang, tak payah ulang balik. Tapi kalau andai kata tak mencukupi syarat-syarat sah sembahyang, dikira sebagai sembahyang hormat waktu, nanti kena ulang semula juga. Begitu Habis. Itulah yang maknanya yang kuasa. Satu lagi. Kalau orang yang ada kecil dedah. Kecil dedah ke, keluar air madhi sokmo-sokmo ke, apa-apalah yang kecil dedah ni. Dia kalau semayang diri akan menyebabkan air kecil dia keluar banyak. Kalau semayang duduk menyebabkan dia air kecil dia tu keluar sikit. Maka ketika itu boleh dia duduk untuk dia semayang dalam keadaan duduk. Sebab apa? Sebab dia mengurangkan kadar keluar hadas. Mengurangkan kadar keluar air kencing, air madhi dan sebagainya. Maka ketika itu boleh dia duduk tanpa perlu ulang semula semayang. Itu antara kes-kes yang mana kalau duduk tu tak payah ulang semayang. Selain daripada tu, yang tak disebutkan, maknanya kena ulang lah. Saya saja ke, tu tak boleh lah saya saja tu, memang confirm lah tu. Tak ada khilaf lah tu. Lepas tu kalau duduk nak duduk macam mana? Kalau semayang tu semayang duduk. Nak duduk macam mana? Jadi kalau nak duduk, dari sudut hukum fiqhnya boleh duduk macam-macam. Nak duduk sila ke, bertinggung ke, ikutlah. Asalkan dia panggil duduk. Itu asal dia. Nak duduk iftirash ke, nak duduk bersila ke, bersila dia panggil tarabbu'. Nak duduk tawarruk ke, macam tahiyat akhir. Ataupun nak duduk secara tamdid. Tamdid ni hulur kaki. Hulur kaki arah kiblat. Nampak pelik? Begitu lah. Tu pun dikira duduk juga. Boleh. Jadi kalau dia lemah daripada diri, maka boleh duduk macam-macam cara. Boleh duduk macam-macam cara. Kalau tak mampu berdiri, kalau tak mampu duduk, maka dia perlulah duduk, dia perlulah mengiring. Dia panggil ittija'. Perlu mengiring. Mengiring belah mana? Mengiring yang paling afdal adalah belah kanan. Kalau tak boleh, baru kiri. Mengiring. Mengiring ni maknanya seluruh tubuh kita akan menghadap kiblat. Beza dengan terlentang. Terlentang, kepala, kaki dengan sebahagian anggota badan atas ni yang hadap kiblat. Sebab tu kita buh bantal tu. Kalau tak mampu untuk duduk mengiring, maka kena duduk, kena terlentang. Terlentang tu serta kepala tu akan menjadi isyarat duduk sujud dan duduk rokok. Kalau tak mampu dengan isyarat mata. Kalau tak mampu dengan hati. Kalau tak mampu, mati. Tu ya. Memang matilah kawan tu. Tak ada dah hal lain. Semua tak mampu dah. Lepas tu kalau orang yang duduk terlentang. Kalau contoh dia semayang dalam Kaabah. Jadi boleh dia duduk melentang kat mana saja. Asalkan dalam Kaabah. Sebab dalam Kaabah tu semua kiblat belakang. Dalam perbahasan nanti semayang jemaah contohnya. Kalau orang semayang dalam Kaabah. Kita jarang-jarang nak boleh semayang dalam Kaabah ni. Kalau contoh ni Kaabah ni Kaabah. Kita kira andai kata di sini kita Kaabah. Jadi contoh tu imam hadap sana, makmum hadap sana. Boleh? Sebab kiblat belakang. Makmum hadap sana, imam hadap sana, makmum hadap sana. Boleh? Makmum hadap sana, imam hadap sana. Boleh? Tu dalam Kaabah. Special case. Bukan sini tak boleh. Sini buat sini, sini buat macam tu, insya-Allah masuk fatwa. Fatwa sesat. Dia tak boleh tu. Tu di dalam ketika dalam Kaabah sahaja. Apa lagi? Habis ya? Tak ada ah. Okey, selesai. Apa tu? Dia tak mampu je lah. Dia duduk awal-awal. Tak boleh. Dia kena berdiri kok. Sebab dia mampu berdiri. Dia tak mampunya sujud dengan rokok saja. Ketika rokok dengan sujud, baru boleh duduk. Untuk dia rokok dan sujud.
Kalau untuk berdiri dia tak ada masalah, rokok dengan sujud saja ada masalah, diri tetap wajib. Yang masalah rokok dan sujud, maka ketika itu baru boleh duduk. Dia ketika ada kesakitan dan keperluan, ketika rukun tu tak boleh nak buat, baru kita ganti. Jangan rukun akan datang tak boleh buat, sekarang boleh buat, kita ganti dah. Tak boleh tu. Dia kena ganti rukun yang ketika itu kita nak buat. Jadi kalau berdiri kita boleh, rokok sujud ya tak boleh secara normal, maka rokok sujud ketika itu kita duduk. Bukan duduk awal-awal. Sama juga kalau orang dah duduk dah. Dia dah lengah kaki hilang, dia kena wajib diri. Dia tak boleh duduk sampai ke habis. Dia kena wajib diri. Kalau hilang lengah, mana kata. Kalau hilang, nyakit itu hilang, sakit sengah dia hilang. Maka ketika itu, wajib dia berdiri. Wajib diri. Okey, selesai. Kemudian duduk pula. Tadi kita kata duduk boleh macam-macam. Cuma yang afdalnya duduk apa? Duduk iftirash. Afdalnya ialah duduk iftirash. Jadi kita kata duduk boleh. Duduk atas kursi lah, duduk apa tadi, melunjuk kaki lah, duduk sila lah, duduk tawarruk lah. Tapi yang lebih afdal duduk iftirash. Yang paling afdal ialah duduk iftirash. Iftirash lebih afdal daripada duduk bersila. Lepas daripada iftirash, kalau tak boleh iftirash, contohnya sakit kaki, duduk bersila lebih afdal daripada lain. Duduk bersila lebih afdal daripada lain. Ini semayang duduk semayang duduk ni. Bukan semayang, bukan duduk antara dua sujud. Tu satu benda lain. Okey. Kalau tidak boleh duduk iftirash, yang paling afdalnya ialah duduk bersila. Duduk bersila. Sebab apa afdalnya iftirash? Kerana duduk iftirash itu ialah posisi duduk dalam ibadah sembahyang yang dituntut. Posisi duduk yang dituntut dalam sembahyang. Maka sebab itu dia yang paling afdal. Dan duduk bersila lebih afdal daripada selain daripada duduk-duduk lain. Duduk menunjuk ke apa ke, dia lebih afdal. Kerana apa? Kerana ada riwayat yang mengatakan, ataupun adalah kitab fiqh menyatakan, tartib duduk yang paling afdal. Yang paling afdal iftirash. Yang kedua duduk bersila. Ini sembahyang duduk. Kalau duduk iq'a'. Duduk iq'a' ni ialah duduk iq'a' ni ialah kita duduk atas punggung. Kaki kita duduk tegak, punggung kita letak sini. Cuba kali. Begitu. Tu duduk iq'a'. Kalau orang semayang duduk iq'a' makruh. Orang semayang duduk dalam keadaan sebegitu iq'a' makruh. Beza dengan duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud selepas iftirash, afdalnya iq'a'. Tu kita kata tadi, semayang duduk lain, duduk antara dua sujud lain. Sekali lagi, kalau semayang duduk, afdalnya duduk iftirash. Yang kedua, tarabbu' ataupun bersila. Makruh duduk iq'a' macam tadi. Duduk atas punggung. Kaki dia tu, kita letakkan rebahkan punggung atas kaki yang kita letak begini. Maka akan terangkatlah kita punya paha ni. Makruh ketika semayang duduk. Beza kalau duduk antara dua sujud, duduk tasyahud awal, apa-apa yang macam duduk antara dua sujud lah. Duduk antara dua sujud sahwi. Kalau kita duduk iq'a', itu sunat juga, tapi kurang afdal berbanding iftirash. Kurang afdal berbanding iftirash. Banyak ke ni? Kalau duduk iq'a', ketika duduk antara dua sujud, duduk istirahah, hak tu sunat yang bandingkan dengan iftirash afdal lagi. Iq'a' pun sunat juga tapi kurang afdal. Beza semayang duduk cara iq'a' makruh. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Habis. Kemudian mana tadi hilang. Okey ya? Okey, selesai. Tu duduk iq'a'. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, panjang hurai. Okey, mana tadi? Hilang dah. Mana dia? Dan baginya bagi berdiri ni syarat yang satu syarat je. Dan iaitu syarat dia bahawa didirikan seorang dengan berdiri betul. Berdiri betul, tulang belakang seorang. Mana tegak? Bukannya condong ke kanan ke kiri ke belakang ke.
Mana tadi? Tiada di lehernya. Tiada di lehernya. Bukannya kita suruh tegak leher macam ni tak. Sebab leher sehari kita nak tunduk, duduk tempat sujud. Kita akan tunduk, tengok tempat sujud. Jadi kita akan lengkung sikit lah. Takkan duduk gini macam orang kawat. Bukan. Kita bukan hadap depan, kita hadap tempat sujud. Kepala kita duduk tempat sujud. Jadi akan tunduklah sikit. Situ tak ada apa. Okey, kemudian apa tu? Kerana bahawasanya sunat menundukkan sedikit kepalanya kepala seorang serta melihat kepada tempat sujudnya, tempat sujud seorang. Jadi kita akan sembahyang tegak belakang badan kita kecuali kepala. Kepala akan kita tunduk sikit bertepatan dengan tempat sujud. Kalau kita tengok kiri kanan tanpa ada keuzuran, tanpa ada hajat, hukumnya makruh. Makruh lah. Tu tengok apa? Nampak sangat tak khusyuk. Tu tengok jam tarawih tu imam baca juzuk berapa lama kan. Tengok cicak bergaduh. Tarawih. Tu imam macam lama, tengok cicak bergaduh. Boring ah. Allah. Kemudian mana dia? Leher. Serta melihat dan kelima daripada fardu sembahyang itu membaca Fatihah. Antara fardu sembahyang lagi ialah membaca Fatihah. Membaca Fatihah ni sama ada hafal, sama ada melalui hafalan ataupun talqin. Talqin ni maknanya orang tolong baca, kita ikut. Contoh kita sembahyang. Contohlah biasa budak-budak berbalik ke atau budak-budak lah. Tak ada berlaku kat dewasa ni. Tapi boleh jadi berlaku kat dewasa kalau dia tu baru masuk Islam. Jadi dia sembahyang, orang duduk tepi dia, orang tu tak sembahyang pun. Dia talqinnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Tu maksud talqin. Talqin biasa kita faham, talqin tu. Talqin orang nak mati tu. Tu maksud talqin lah. Dia ikut apa yang dia kata orang yang sebelah dia tu. Ataupun dia melihat mushaf. Ataupun dia baca Fatihah tu dengan melihat mushaf. Ataupun dengan melihat mushaf. Melihat mushaf, hafal Quran ataupun orang talqin. Maka Fatihah ni wajib pada tiap-tiap rakaat, sama ada sembahyang dia tu sembahyang jahar atau sembahyang sir, sembahyang yang suara kuat atau sembahyang yang suara slow. Dua-dua semua tu wajib semua baca Fatihah. Sama ada tu imam ke, makmum ke, orang sembahyang sendiri ke, semua wajib baca Fatihah. Cuma kalau untuk makmumnya, sunatnya baca Fatihah tu selepas tu imam amin. Selepas tu imam amin. Bukannya baca serta dengan tu imam. Baca dengan serta dengan tu imam boleh, tapi tak afdal lah. Yang afdalnya selepas daripada amin tu imam, kita pun baca Fatihah, tu imam pun dia panggil saktah. Sebab tu waktu tu imam sunat saktah qadar Fatihah. Saktah tu duduk diam sebelum baca surah. Lama lah, lebih kurang 30 saat baru baca surah. Tu nak beri peluang pada makmum untuk baca Fatihah. Cuma kadang-kadang tak dibuat tu kerana ada faktor-faktor lain. Kadang-kadang nak cepat. Contoh bayi menangis di belakang tu, jadi kita disunatkan jadi tu imam ni cepatkan sembahyang. Supaya tenang kawan tu. Habis cepat selesai. Maka tak ada lah saktah tu. Ini bukan saktah qiraat, ni saktah fiqh. Saktah baca Al-Quran lain. Apa tadi? Habis. Kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk yang tak sempat dapat berdiri qadar baca Fatihah bersama tu imam, maka kalau dia tak sempat baca Fatihah habis, maka ditanggung oleh tu imam. Ditanggung oleh tu imam yang ahli untuk menanggung Fatihah. Ditanggung oleh tu imam yang ahli dalam menanggung Fatihah. Ada ke yang tak ahli? Ada. Contohnya seorang tu imam itu naik rakaat kelima. Dalam keadaan dia ingat rakaat keempat. Makmum tegur dah, subhanallah, subhanallah, dia tetap gitu. Jadi kita kalau jadi makmum masbuk, kalau kita naik rakaat bersama dengan tu imam tu, dengan asal niat nak ikut tu imam, yang dia naik rakaat kelima, maka dia tidak ada keahlian untuk tanggung Fatihah kita kalau tak sempat baca Fatihah kita ni. Jadi kena mufaraqah. Bukan tunduk sama tu imam, seolah-olah kita tak baca Fatihah. Sebab tak habis lagi Fatihah.
Qadar uruf. Qadar uruf kira-kira dia qadar uruf ni payah. Dia macam ni. Dia sepatut asalnya baca Fatihah ni qadar uruf ialah qadar yang mana kalau kita baca tu tajwid lengkap, baca panjang lekat, hak pendek jadi pendek, hak panjang jadi panjang, berapa saat. Kira-kira lebih kurang 35 ke 40 saat. 35 ke 40 saat tu bacaan pertengahan dengan sekali ra'i tajwid, panjangkan yang panjang, pendekkan yang pendek. Tak cepat sangat, tak lambat sangat. Bacaan tadwir biasalah. Kita ikut zon kita. Jangan kira jam pula. Lu tengok jam. 40 saat mampu itu. Itu ikut zon. Aku rasa aku dapat dah ni. Dapat muafiq lah. Tak dapat masbuk lah. Gitu Kemudian baca Fatihah. Habis. Qala al-musannif rahimahullah, dan syarat baca Fatihah ni 10 perkara, ada 10 benda. Pertama, hendaklah ada ia seorang memeliharakan daripada segala hurufnya huruf Fatihah. Daripada bismillah ba tu sampailah waladdallin. Kena sebut semua huruf atas qiraat masing-masing lah. Kalau ada yang maliki, tak ada alif. Ada yang maliki, kita qiraat Hafs yang biasa kita baca tu ada alif, maliki. Kalau qiraat lain ada yang baca maliki, tak ada alif. Jadi kena baca betul-betul lah semua huruf tu, kena jaga. Jangan tukar. Jangan tukar. Kalau mazhab kita Syafi'i, bismillah sebahagian daripada ayat Quran, maka wajib baca bismillah. Fatihah tu wajib lah. Jangan tak baca pula, tak baca batal. Kalau tak baca, tak sah bacaan tu. Dan kalau tak sah bacaan tu, kita pergi rokok, batal semayang. Setiap bacaan Fatihah yang tidak sah dan tidak diulangi semula, kemudian rokok, batal semayang. Tu kaedah dia. Jadi kalau kita silap baca Fatihah ke mana ke, kita ulang ayat tu balik. Kemudian habiskan baru rokok. Kalau kita sengaja dan tahu tu salah, kita tak ulang, log itu ya, kita pun rokok, batal semayang. Batal semayang. Jadi kena jaga semua huruf-huruf tu, tidak boleh kita tukar sikit habuk pun. Mestilah kita sebut semua huruf tersebut. Jadi kalau kita contohnya tukar huruf, maka batal bacaan tu. Bacaan tu batal, bukan batal semayang lagi. Bacaan tu batal, kena ulang semula. Ayat tu saja kena ulang, bukan ulang berawal. Ulang ayat tu saja. Kalau tak ulang, dia pergi rokok, batal. Batal semayang, baru batal semayang situ. Ni sekarang batal bacaan, kena ulang balik. Lepas tu dah ulang dah, selesai, rokok macam biasa. Kalau tak ulang, pergi rokok juga, batal. Contoh hilang huruf iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, tak ada waw. Waw tak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Waw tak ada. Dia pun tahu dah waw tak ada. Tak apa, lok ah. Pun dia rokok, batal semayang. Tu tinggal huruf. Tinggal tasdid, sama juga tasdid. Kita tidak mentasdidkan huruf yang patut tasdid, maka batal semayang. Kita mentasdidkan huruf yang tak patut tasdid, tak batal semayang. Terbalik ya. Huruf tu bertasdid, kita tak tasdidkan, maka batal semayang. Bukan batal semayang, batal bacaan tu dulu. Batal bacaan tu dulu. Tapi kalau ayat ataupun huruf tersebut tidak bertasdid, kita pergi tasdidkan, maka itu sah semayang. Masih lagi sah semayang. Tapi bacaan tu bacaan yang buruk lah. Bacaan tak betul. Tak betul tu kena baiki. Sah ke tak? Sah. Dari sudut sah mesti sah. Memang sah. Tapi tak bagus. Beza antara sah dengan tak bagus ni. Sama juga kalau baca qiraat syadzah. Qiraat syadzah ni qiraat yang tak diiktiraf dalam qiraat 10. Dia pergi baca dalam sembahyang. Kalaulah qiraat syadzah tu tidak mengubah makna, sah. Kalau qiraat syadzah, qiraat pelik ni, yang dia pergi baca mengubah makna, batal sembahyang. Contoh qiraat syadzah disebut dalam kitab An-Najmul Wahash. Contoh baca surah Al-Kawthar ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Dia patutnya inna a'taina, dia antaina, ain tu konu. Jadi itu qiraat syadzah antaranya.
Bacaan tersebut tidak mengubah makna. Sah sembahyang tapi tak kena manalah qiraat syadzah tu. Tu kena mengaji qiraat. Jadi qiraat kita ni ada 7, ada 10. Yang selain daripada tu syadzah. Syadzah ni tidak diiktiraf oleh qiraat yang mu'tabar. Tu dia panggil qiraat syadzah. Macam mazhab fiqh lah juga. Macam contoh pandangan Imam Daud Al-Zahiri. Pandangan dia syadz kalau bercanggah dengan ijma'. Syadz ni makna tak boleh amal. Bukan suruh amal, tak boleh amal. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Samalah kalau tukar huruf ke huruf lain ke. Gugur huruf, batal bacaan. Tidak mentasydidkan huruf yang patut tasydid, batal bacaan. Menukar huruf yang sepatutnya juga adalah batal bacaan. Kalau tak diulang semula, dia terus rokok, batal sembahyang. Begitu Iaitu huruf tu 142. Huruf tu berapa? 142. 142 bacaan yang memanjangkan alif maliki yaumiddin. Okey. Berapa huruf Fatihah? Khilaf ulama kepada 4 pandangan. Pandangan pertama yang mengatakan 142. Inilah kitab kita ni. 142 dibaca panjang malikiyau. Yang mazhab kita punya bacaan lah malikiyau. Jadi 142. Kalau tak ada malikiyau, tak ada alif, maliki 141 ya. Pandangan pertama 142 macam kitab kita ni. Macam mana dia kira 142? 142 ni tak termasuk tasydid. Semata-mata huruf. Tak termasuk tasydid. Tasydid ni yang sabdu tu lah. Dia tak termasuk tasydid, maka 142 huruf. Ni pandangan Al-Imam Al-Isnawi rahimahullahu ta'ala. Pandangan yang kedua ialah 147. 147. 148. Kalau ada maliki 148, kalau maliki 147. Okey. Mana tambahan 6 tu mari mana? Tambahan 6 itu mari daripada 6 alif. 6 alif yang tak ditulis. 6 alif yang tak ditulis. Mana yang tak ditulis tu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Patutnya ba alif sin mim. Tapi tak tulis alif. Ba sin mim terus. Kalau ikut bahasa Arab, bismi ba alif sin mim lah. Mana ada biar ba sin mim. Jadi dihazaf alif bismi. Satu. Yang keduanya ialah lafaz Allah. Allah. Allah tu alif kat tengah. Alif tu berada di tengah-tengah lam-lam. Tak ditulis juga. Allah tu diulang sebanyak berapa kali? 2 kali. 3 dah. Kemudian alif pada Ar-Rahman. Patutnya alif, lam, ra, ha, mim, alif, nun. Tiba-tiba mim, nun terus. Tapi tetap baca Ar-Rahman. Tak baca Ar-Rahman gitu. Ar-Rahman juga. Baca panjang seolah-olah macam ada alif. Alif tu dihadzaf. Jadi Ar-Rahman ada berapa kali? Ar-Rahman pun ada 2 kali. Jadi berapa? 1, 2, 1 campur 2, 3. 3 campur 5. 3 campur 5. 3 campur 2, 5. Yang satu lagi ialah perkataan alif pada Al-Alamin. Al-Alamin lepas ain tu tidak ada alif secara jelas. Memang ada alif kecil tu. Bukan alif secara, dia panggil alif wasal. Bukan alif secara menegak tu bukan. Bukan alif yang jelas tu tak. Jadi semuanya 6 alif yang tak yang dibilang. Maka jadilah 142 tadi campur 6 jadi 148. Kalau yang maliki, kalau qiraat maliki 147. Tolak alih kan. Pandangan yang ketiga 138 huruf. Pandangan yang ketiga 139 lah. 39 kalau maliki, kalau 138 kalau maliki. 139 tu kita ambil 142 tadi. 142 tadi kita ambil, kita tolak 3 benda. 3 benda yang dia tak kira. Pertamanya ialah alif pada mana ni? Alif pada sirat. Perkataan sirat. Alif pada sirat tu seolah-olah dia macam hazaf. Dia kira macam tak kira. Dia kira macam tak kira. Dia macam tak kira. Jadi sirat berapa kali ulang? 2 kali. 2. Lepas tu yang satu lagi ialah perkataan ad-dallin. Alif tu juga seolah-olah macam tak kira. 3 alif.
Jadi 142 tolak 3, 139. Pandangan terakhir 156. Pandangan terakhir 156. Kalau yang Maliki. 156 ni senang saja. Kita ambil hak tadi 142 tu. 142 kan dia tak kira tasydid. Yang 156 ni kira tasydid. Tasydid tu campur 14. Ada 14 tasydid dalam Fatihah. Maka 142 campur 14 jadi 156. Tu cerita dia. Tu. Jadi semua huruf tu wajib baca. Semua huruf tu wajib baca dalam sembahyang. Tinggal salah satu batal bacaan. Kena ulang balik. Kalau tak ulang, terus rokok, batal sembahyang. Begitu Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, alif maliki yaumiddin. Pada alif maliki yaumiddin. Pada alif maliki yaumiddin. Okey. Pada bab bacaan Fatihah ni, dia kata apa tadi? Tidak boleh mengurangkan satu huruf daripada huruf yang kita sebut tadi. Sama ada pandangan 142 ke, 147 ke, 138 ke, 139 ke, 156, 55 ke. Hak tu tak boleh kurang sikit habuk pun. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ada amalan sebahagian ulama yang disebutkan bahawasanya dia baca surah Al-Fatihah rakaat pertama tu dengan bacaan Maliki. Surah Fatihah rakaat kedua dia baca Maliki. Qiraat lain. Sebab apa? Sebab kalau kita baca dalam perbahasan sunat membaca surah, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Rakaat kedua lebih pendek sikit daripada rakaat pertama. Sampai ke tahap baca Fatihah. Ulama bezakan rakaat pertama tu baca dengan Maliki, rakaat kedua baca dengan Maliki. Ada sebahagian ulama beramal begitu. Kita tak amal gitu. Tak apa nak kata ada ulama yang amal begitu. Ada ulama sampai tahap beramal begitu kerana nak bezakan antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Kemudian Imam Bajuri rahimahullahu taala memberikan satu amalan. Dia berikan satu amalan orang-orang khususnya bagi orang yang sakit. Orang yang sakit dia kata baca Fatihah 40 kali. Dengan niat untuk hilangkan sakit tersebut, insya-Allah taala hilang. Ni mujarrabat lah. Boleh try lah. Kok lah isteri nak mengandung ke, suruh baca dekat Library tu 40 kali Fatihah. Kalau dia tengah haid, niat zikir lah. Kalau dia tak haid, niat Quran lah. Jadi 40 kali baca Fatihah. Kata Imam Bajuri rahimahullahu taala, tidak ada yang baca Fatihah ketika sakit melainkan selama 40 kali tu melainkan sembuh sakit dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan Fatihah tu yang menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan berkat daripada Fatihah tersebut. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, keempatnya kedua akan barisnya. Betul tu? Kedua akan barisnya baris Fatihah. Yakni menjaga baris Fatihah. Baris Fatihah pun tak boleh ubah. Kalau ubah makna. Bila ubah makna batal sembahyang, batal bacaan. Ketiganya memeliharakan segala tasydid. Ni tadilah. Tasydid ada 14. Dan iaitu tasydid tu 14 tasydidnya. Tasydid Fatihah ada 14. Kena jaga belakang tasydid tu. Jangan buat lebih kurang. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, keempat mualat. Mualat ni berturut-turut pada segala hurufnya, huruf Fatihah. Kena mualat antara satu kalimah dengan kalimah lain. Jadi soalan, kalau dia tu mengulang-ulang ayat tersebut, adakah dikira mualat ataupun tidak? Jadi kalau dia mengulang, contohnya Maliki Yaumiddin 3 kali, lepas Maliki Yaumiddin kali ketiga tu terus dia sambung ayat seterusnya, maka tetap dipanggil mualat. Cuma tak payahlah ulang tu. Tapi kalau dia lepas baca Maliki Yaumiddin yang ketiga, lepas tu senyap, dia tak sambung, maka batal bacaan dia. Kena ulang semula bacaan dia. Dia kira putus mualat Fatihah.
Buat Fatihah ni kena dia panggil mualat. Mualat ni qadar macam mana? Qadar satu nafas. Tidak boleh lebih daripada satu nafas. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tarik nafas terus. Ar-Rahmanirrahim. Gitu. Tu qadar senafas. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas 2-3 kali, baru Alhamdulillah, putus mualat. Kecuali orang tenat. Orang tenat tu tak ada apa dah lah. Ni orang biasa. Orang biasa tak boleh lama-lama putus mualat dia. Putus mualat dia. Begitu juga kalau dia tu diam lama. Sama juga lah. Diam lama. Ataupun diam sekejap dengan qasad nak diam lama. Batal belaka. Batal bacaan belaka. Batal bacaan belaka. Lepas tu kalau orang tersebut dia selit-selit dengan bacaan Fatihah tu zikir lain. Dia bersin-bersin hacum alhamdulillah. Maka hak tu dia kena ulang semula Fatihah ayat awal. Dia putus mualat. Putus mualat ni lain daripada salah baca. Salah baca tu kena baca ayat tu saja. Putus mualat ni kena baca pada awal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hacum alhamdulillah, ulang balik bismillah. Tu dah putus mualat sebab dah dimasukkan, diselit-selitkan dengan zikir yang bukan dalam sembahyang. Walaupun zikir tu tak batal sembahyang, tapi dia tak ada kaitan dengan Fatihah. Tak ada kaitan dengan Fatihah. Maka dia kena ulang semula bacaan Fatihah dia. Kemudian soalan, kalau contoh kita mari sembahyang subuh. Kita mari sembahyang subuh, sujud sejadah, sujud tilawah. Kita mari-mari ayat yang ke-14 dah. Kita pun baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam pun sujud. Jadi kita wajib sujud. Lepas tu soalannya nanti kalau bangkit kena ulang Fatihah semula ke ataupun sambung? Jawabnya sambung. Sebab apa? Sebab sujud tadi ada kaitan dengan maslahah sembahyang. Jadi ada pengecualian pula. Perkara-perkara yang berkaitan maslahah sembahyang tak ada masalah. Contoh, aminkan bacaan Fatihah ke? Tu imam sujud tilawah ke? Tu imam sujud tilawah lah biasanya. Sujud tilawah ke? Untuk kita tu imam aminkan bacaan Fatihah ke? Tu imam tengah baca surah tentang syurga, kita pun sunat doa, kita pun doa. Allahumma adkhilni fil jannah. Lepas tu sambung balik boleh? Boleh. Tu imam baca surah tentang neraka, kita pun doa isti'adzah, doa meminta lindung daripada neraka. Lepas tu kita sambung balik Fatihah boleh? Boleh. Gitu lah. Perkara-perkara yang berkaitan dengan sembahyang boleh. Apabila tu imam baca surah yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun selawat sallallahu alaihi wasallam, tak batal, teruskan Fatihah. Tidak perlu ulang semula Fatihah daripada awal. Tu. Jadi banyaklah benda yang berkaitan dengan mualat ni pun. Tu. Okey, kalau berdeheng sendawa, deheng macam mana tu? Deheng tu sengaja ke atau ada hajat? Tu tak ada masalah lah. Sendawa ke, berdeheng ke, batuk ke, tu tak putus mualat. Tu dah panggil tergagah, terpaksa. Tadi kata apalah, bersin ke. Tu tak putus mualat belaka. Ni orang tulis ni. Orang tanya, sendawa tidak putus mualat. Sendawa tu bukan ikhtiar kita, memang ittirari. Benda yang tak dapat elok. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Lagi. Keempat mualat habis. Dan kalimahnya, yakni mualat pada seluruh huruf dan kalimahnya kalimah Fatihah. Habis selesai. Kelima tartib. Kelimanya adalah tartib. Wajib tartib pada segala hurufnya huruf Fatihah dan kalimahnya kalimah Fatihah. Tartib ni maksudnya ialah yang dulu kita letak dulu, yang kemudian kita letak kemudian. Jangan ayat ketiga pergi baca ayat pertama. Ayat pertama baca ayat ketujuh. Tak boleh lah. Tu tidak tertib. Dia kena tertib. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Keenamnya, ketiadaan dibahasakan dengan bahasa yang lain daripada bahasa Arab. Ni bagi orang yang mampu lah. Bagi orang yang mampu tidak boleh dia berbahasa selain daripada bahasa Arab. Mestilah dia tu berbahasa dengan bahasa Arab. Baca Bismillah tu bahasa Arab lah. Bismillah sampai waladhdallin bahasa Arab belaka. Andai kata dia tak boleh baca Fatihah. Kalau dia tak boleh baca Fatihah,
dia wajib ganti bacaan surah lain kalau dia tahu. Surah lain lah, tak kisahlah surah lain tu berterusan ke satu surah ataupun ayat pisah-pisah ke ayat lain-lain, asalkan 7 ayat sama macam Fatihah. Kalau tak boleh juga, ni kalau tak boleh ni bukan sengaja. Ya, sengaja kita tak boleh lah. Kalau tak boleh juga, kalau kita tak boleh, tak ada juga hafalan Quran lain, maka kita ganti dengan doa. Kita ganti dengan zikir. Kita ganti dengan zikir ataupun doa yang apa ni Pak? Yang sama panjang qadar huruf dengan Al-Fatihah. Yang sama panjang qadar huruf dengan Fatihah, Al-Fatihah kita tu. Nak panjang macam mana, nak ukur ke mana? Ikut zon. Jadi ulama ada sebut zikir yang boleh ganti tu. Iaitu zikir dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tu zikir dia. Hak tu ulang banyak kali sekira-kira sampai macam Fatihah punya huruf. Ulanglah berapa kali. Ataupun zikir-zikir lain nak tambah lagi yang kira-kira kalau kita baca sekali tu macam Fatihah dah. Boleh Kalau tak cukup macam Fatihah lagi, kena ulang sikit lah 2-3 kali zikir tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa tadi? Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Tu zikir dia. Tapi kita ni, ilmu ni perlu bila kita nak ajar kok-kok lah dia tu orang asli. Tak tahu betul-betul, tak tahu nak masuk Islam, baru nak masuk Islam, dia nak sembahyang zuhur tu. Jadi kita pun bolehlah ajar hak ni. Kalau tak erti kok, memang bengak lah kawan tu, memang tak erti. Kalau tak erti juga, dia kena berdiri qadar baca Fatihah. Diri duduk diam saja gitu. Duduk senyap itu, berdiri qadar baca Fatihah. Mana? Qadar 40 saat tadi kita kata tu, 40 saat lah qadar berdiri tu. Qadar berdiri baca macam saat macam Fatihah. Qadar Fatihah, qadar bacaan Fatihah. Yang pertengahan lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan jikalau lemah sekalipun, sekarang ni kalau kita lemah baca Fatihah, boleh tak kita terjemah? Tak boleh. Sebab Al-Quran tidak boleh terjemah. Al-Quran hanya boleh tafsir. Sebab itu kalau tak boleh baca Fatihah, dia boleh baca surah lain, kena baca surah lain, ganti Fatihah. Tak boleh baca surah lain. Boleh tak ganti terjemah Fatihah, terjemah pada surah yang selain Fatihah? Tak boleh juga. Dia kena ganti dengan zikir ataupun doa. Kalau nak buat doa, kena doa syarat lah. Kalau nak buat doa, doa apa? Doa ni ada dua. Doa akhirat, doa dunia. Dia wajib mengutamakan doa akhirat berbanding dunia. Mana kalau nak baca doa tu, ada dunia, ada akhirat, dia kena wajib baca dulu doa akhirat. Baru lepas tu baca doa dunia. Kata Imam Baijuri rahimahullah ta'ala, antara doa yang mensabitkan akhirat, doa yang berkaitan dengan akhirat, antaranya ialah kalau kita minta isteri yang baik, itu juga doa akhirat. Kalau doa dunia, apa dia contoh dia doa dunia? Iaitu, Ya Allah, ya Tuhanku, bahasa Arab. Bahasa Arab ni, itu contoh bahasa Melayu ni. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku duit. Itu dunia lah. Itu doa dunia. Jadi ada dunia akhir, ada doa akhirat, ada dunia berkaitan, ada doa berkaitan dunia. Jadi wajib utamakan doa berkaitan akhirat ketika nak menggantikan Fatihah tadi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, ketujuhnya bahawa didengarnya seorang akan diri seorang pada segala bacaan. Dari start ba sampai waladhdallin dia dengar. Bukan orang lain dengar. Dengar ni macam mana? Dengar ni sekira-kira kalau senyap sunyi tempat ni, kita baca, buka suara sikit je, dengar dah. Qadar tu yang kita baca waktu sembahyang. Sebab nanti waktu sembahyang, bunyi bising, kipas pun bising dah. Apa lagi hak jerit-jerit tu? Takkan nak baca Bismillahirrahmanirrahim, habis tu sah dengar. Tu jahar. Bila jahar, maka hukum ni makruh. Bila makruh, pahala sembahyang kita kurang. Tu ya. Jadi kena belajar-belajar, suara tu slow sikit. Suara tu slow sikit. Kita pergi Aceh hari tu, orang sembahyang Jumaat, memang tak bunyi kawan tu. Memang senyap-senyap seorang-seorang dia, kita pelik kan, gila. Kalau kat Malaysia aku duduk tepi tu, habis. Bunyi, sampai ke hujung mana bunyi. Jadi tu imam lagi sakit hati. Kawan tu bunyi lagi, kawan tu tak habis baca Fatihah lagi. Kita habis dah. Nak tunduk pun, nak rokok pun semua salah tu. Boleh tahu dia habis ke tak baca Fatihah.
Punya kuat yang sampai Ketua Imam tengok. Jadi tu kena ubahlah. Jadi bukannya kita lawan angin. Angin kuat, kita kuat juga suara. Bukan. Kita tetap slow lah. Andai kata angin tu tak ada, kita boleh dengar. Qadar tu lah suara yang kita perlu buat. Kemudian, kedelapannya bahawa bacaan apa dia tu? Ini kitab kita ni pelik sikit. Bahawa bacaannya. Bacaannya. Betul? Bahawa bacaannya bacaan seorang. Dia akan Fatihah tu. Padahal berdiri. Jika kuasa ia seorang berdiri. Kalau kuasa berdiri, wajiblah baca Fatihah ketika berdiri. Kerana berdiri itu salah satu rukun. Berdiri itu salah satu rukun. Rukun apa dia? Rukun sembahyang. Salah satu daripada rukun sembahyang. Jadi wajiblah kita berdiri. Okey. Asal satu persoalan tadi. Tak apa. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kesembilan, hendaklah disahajanya seorang pada segala yang dibacanya seorang itu. Mana bukan baca dengan terlepah. Dengan apa? Telatah, bukan. Dia baca daripada bismillah sampai waladhdallin tu dalam keadaan sengaja baca. Tu maksud sengaja. Dia beza dengan sengaja tu maksud sengaja. Sengaja lawannya tak sengaja. Tak sengaja ni melatah. Bismillahirrahmanirrahim. Telatah. Itu tak nak qasad, tu kena ulang balik. Jadi kalau dia baca Fatihah pada awal sampai habis tu latah belaka, jadi dia wajib ulang semula kerana dia baca tu dalam keadaan tidak ada qasad membaca. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, kesembilan, hendaklah disahajanya seorang pada segala yang dibaca. Habis. Kesepuluh yang terakhir, membaca Fatihah itu dengan tartilnya Fatihah. Warattilil Qur'ana tartila, iaitu baca Fatihah tu dengan kaedah tajwid yang betul. Kaedah tajwid yang betul. Seperti bahawa dipanjangkan pada bacaan yang panjang dan dipendekkan bacaan pada bacaan yang pendek. Ni kena ngajilah pula tajwid. Contoh mak lazim na harkat, dia baca 2 harkat, hukum dia haram. Mak asli baca 2 harkat, dia pergi baca 4 harkat, hukum dia haram. Cuma sini dia kata syarat, kalau dalam kitab fiqh itu bukan syarat sah sembahyang. Itu panggil syarat kesempurnaan sembahyang. Bukan nak kata tak payah tajwid dah, bukan. Kalau dia tak bertajwid dan tak mengubah makna dari sudut hukum fiqh sah, tapi dari sudut bacaan haram. Kalau tak betul. Dua benda yang berbeza. Jadi kalau jadi tu imam tu nampak buruk lekeh lah. Tak patut jadi tu imam lah kalau begitunya. Sembahyang sah memang tak tikai, boleh jadi sah, tapi bacaan tu haram. Bacaan yang salah tu haram. Habis. Kemudian dan keenam, wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.